Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesihatan kepada kita semua untuk bersama-sama pada pagi ini. Setelah pagi tadi, dini hari tadi, sebahagian daripada kita ni telah pun berhimpun di Padai Perdana untuk menunaikan solat tahajud, solat hajat, bermunajat, dan lepas subuh tadi menunaikan solat istisqa beramai-ramai di Padai tadi. Dan lepas tu kita alhamdulillah dapat mari sini. Program di Padai Perdana itu dibuat untuk memohon kepada Allah Subhanahu taala supaya diturunkan hujan yang mencukupi bagi keperluan kita di Kelantan ni, kerana akhir-akhir ini di seluruh negara, bukan di Kelantan saja, di seluruh negara ni berlaku kemarau, bermulanya kemarau, dan banyak tumbuh-tumbuhan, pokok kayu yang menjadi kering, rupuk-rupuk pun kering. Dan ada negeri yang menghadapi keadaan yang kritikal dari segi bekalan air. 5 bulan lagi mungkin tak ada air. Di Selangor sudah dibuat catuai air 2 hari sekali. Jadi siapa nak pergi ngepeng kajian tu kena bawa air siap-siap lah. Kena bawa air ataupun tak payah mandi. Hidup denung tu kerana catu air. Jadi sebab tu kita Dewan Ulama PAS dengan kerjasama kerajaan menganjurkan solat istisqa pada pagi tadi 7.50 tadi. Mudah-mudahan insya-Allah Allah SWT akan menurunkan hujan yang dapat memenuhi keperluan kita insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan ni digalakkan buatlah di kapur-kapur, tok email, tok ngulu kalau boleh anjur di kampung. Buat kecil pun tak apa, buat padai ataupun di halaman masjid, pakak-pakak berdoa pada Allah SWT. Kerana kita manusia ni, kita makhluk yang lemah. Banyak benda yang kita tak boleh capai dalam hidup ni kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemarau ni pun hak Tuhan, hujan pun hak Tuhan juga. Jadi nak minta hujan ni kena minta dengan Tuhan lah. Walaupun nak boleh ikhtiar pembenihan awal dan sebagainya tu yang dicuba oleh ahli-ahli sains tu tidak salah dari segi agama, tetapi itu adalah usaha manusia. Usaha manusia bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar lagu mana pun kalau Tuhan tidak izin, tidak berlaku. Maka sebab tu dalam kita berikhtiar, dalam kemampuan kita sebagai manusia, kita jangan lupa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kehendak Tuhan ni tidak ada batas. Dalam kitab sebut iradatullah nafizatun, dia kata. Iradat Tuhan, kehendak Tuhan ni luluh. Tak ada barang hak tersekat dengan kehendak Tuhan. Dan urusan Tuhan ni seperti mana kita baca dalam surah Yasin, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakunu. Urusan Tuhan ni mudah ya. Ulama kata ambil kah, ambil nu, takut. Tuhan ni urusan dia ambil kah, dia ambil nu, dia takut dua tu. Jadi kun, bila kun jadi selalu. Tu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi semaya istisqa ni salah satu daripada usaha ikhtiar kita. Jangan ada lah pula orang soal lepas ni buat apa pergi semaya padai, masjid ada. Di Kelantan ni tak boleh kira macam-macam pesing. Orang semaya istisqa padai pun dia geger. Masjid ada, dia kata pergi semaya padai. Memanglah solat istisqa ni kena buat di padai. Orang tak buat dalam masjid. Tapi kaki orang kata jahil sokar orang. Macam-macam boleh jadi lah bila jahil. Sebab itulah pentingnya ngaji kita ni. Belajar kita ni, dan belajar ni tak boleh berhenti. Hari ni alhamdulillah pagi ni mari dengan kita ni Al-Fadhil Ustaz Zulkifli, khusus dibawa daripada Melaka. Baru sampai pukul 4 tadi ya dia. Bersama-sama dengan kita khusus menerangkan kepada kita tentang ideologi sosialisme yang sekarang ini agak laku dalam masyarakat dan cuba dikembangkan dalam masyarakat.
Dan inilah antara cabaran-cabaran kita umat Islam pada akhir zaman. Kita akan berdepan dengan banyak pemikiran-pemikiran yang sesat. Ia cuba masuk dalam kotak fikiran orang Islam. Dan kalau kita orang Islam ni tidak memahami agama kita dengan baik, kita tidak menguasai ilmu-ilmu asas agama, memang kita akan mudah terpedaya. Kita akan mudah terpedaya dan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang pada lahirnya nampak molek. Sosialisme ni kalau kita tak mengaji sejarah dia, latar belakang dia, memang orang akan tertarik. Sebab dia memperjuangkan keadilan masyarakat. Dia memperjuangkan hak orang susah. Dia memperjuangkan hak orang golongan yang dipanggil golongan pekerja yang tertindas. Ini memang perjuangan sosialis. Tetapi kalau kita faham sejarah dia, latar belakang dia, lagu mana, kita tidak akan terima sosialis ini. Sebab apa? Sebab nombor satu, dia ni bercanggah dengan Islam di segi asas pegangan utama dia. Dia setiap ideologi ni dia ada asas yang kita dalam bahasa kita panggil akidah. Dia ideologi ni dia tidak kosong. Dia mari daripada akidah. Dan semua ideologi yang ada dalam dunia hari ni yang kita panggil ism. Ism ni berpunca daripada akidah. Akidah apa? Iaitulah materialisme dan sekularisme. Itu asas dia paling utama. Ideologi dunia hari ni berpunca daripada nombor satu sekali materialism. Materialism ini menjadi tapak kepada ideologi, iaitulah faham kebendaan. Orang barat ni bila dia bertemu dengan agama, dia menolak agama Kristian, maka dia hidup di atas fikiran yang bersifat kebendaan, yang dipanggil dalam ilmu falsafah materialism, ataupun kita kata materialisme. Materialisme ni kata guru hamba ibarat rumus putih. Materialism ni ialah satu rumus putih. Ideologi yang lain, sekularisme, sosialisme, kapitalisme, eksistensialisme, individualisme, liberalisme, marxisme, semua ni macam jenelo bagi rumuh. Rumuh dia ialah materialism, faham kebendaan. Maka hak tubik ni ikut jenelo masing-masing. Orang ni tengok ni nampak bukit, dia kecek ha bukit. Orang ni buka jenelo ni nampak sungai, dia kecek ha sungai. Hak ni nampak pokok kayu, dia kecek ha pokok kayu. Hak ni nampak jalan raya, kecek ha jalan raya. Hak tu lahir sosialisme, lahir kapitalisme, lahir apa ni individualisme, eksistensi. Panjang kalau sebut tu banyak ism-ism yang ism-ism ni yang semuanya daripada asasnya ialah materialism. Faham kebendaan yang menolak adanya Tuhan. Tu asas dia duduk situ, kita kena faham. Jadi bila kita faham hakikat ni, tidak akan ada orang Islam ni yang akan terpedaya dan terpengaruh dengan izm-izm yang ada. Adapun di segi benda yang dia bawa tu, membela orang susah, membela orang miskin, golongan tertentu, hak ni ada dah dalam Islam kita. Tak payah dah kita nak pergi cari sosialis, tak payah nak cari apa, sebab dalam agama kita ada dah. Zakat ini ialah salah satu kaedah Tuhan nak tolong orang susah. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, khuz min amwalihim sadaqatan, tu'khazu min amwalihim wa turaddu ila fuqaraihim. Dalam hadis bila Nabi hantar Muaz bin Jabal ke Yaman, antara arahan Nabi kepada Muaz bin Jabal ni ialah ambil zakat daripada masyarakat Islam yang ada di Yaman pada waktu itu. Tujuan ambil zakat ni ialah apa? Tu'khazu min amwalihim, daripada harta orang kaya, wa turaddu ila fuqaraihim, dan diberi kepada orang miskin. Ini salah satu kaedah Islam nak menyelesaikan masalah orang miskin, orang susah dalam masyarakat. Itu nak ayat asasnya. Dan Nabi juga ajar dalam hadis, bayar upah kepada orang hijau ni sebelum peluh dia kering. Nabi ajar dalam hadis, kalau kita ambil orang hijau, kita upah orang, bayar upah dia ni, jangan tunggu peluh dia kering. Maknanya jangan lambat, kita bayar segera, nak jaga kepentingan orang yang bekerja. Dan kalau kita ada orang gaji di rumah, Nabi ajar makanan kita dengan makanan dia jangan beza. Jangan kita masuk gula air kita buat gula air kering bagi dia. Orang kerja rumah kita ni makan serupa dengan kita.
Kalau kita makan gula air, dia makan gula air. Kalau kita makan gula kekri, dia makan gula kekri. Itu ajaran Nabi ni yang nak ajar kita supaya jaga orang susah, orang bawah pada kita. Kalau kita faham barang-barang ni, kita ngaji, kita tak perlu dah sosialisme. Tak perlu dah kapitalisme, tak perlu apa. Tapi bila kita tak faham agama, kita tidak cukup ilmu dengan kita, maka kita akan nampak comelnya sosialis, comelnya kapitalis, comelnya demokrasi, comelnya begitu, comelnya gini, pasal kita tidak faham agama kita sendiri. Hak ni hak penting. Sebab itulah majlis ilmu ni penting kepada kita semua supaya kita boleh faham agama kita. Bila kita faham agama kita, kita tak perlu cari benda lain. Sebab Islam ni nombor satu, pilihan Tuhan. Hak tu hak asasnya. Islam ni pilihan Tuhan. Tuhan sebut 2-3 ayat ke, inna dina indallah al-Islam, sesungguhnya agama ataupun cara hidup yang diredai oleh Tuhan ialah Islam. Dalam ayat lain Tuhan kata wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Orang hak cari pegangan hidup lain pada Islam, Tuhan tak terima pas bila pegangan dia tu. Lepas tu dalam ayat lain Tuhan kata al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Hari ni aku sempurna pada kamu, aku cukup dah nikmat aku kepada kamu, dan aku redha Islam ni menjadi agama kepada kamu. 3 ayat ni penegasan yang jelas daripada Allah SWT bahawa pilihan kita orang Islam, kita tak ada alternatif. Orang Islam ni tak ada pilihan lain kecuali Islam. Tu yang Islam. Sebab tu Islam ni tak perlu kepada muka lain. Tapi bila kita tak faham ni, tu kita cari kata. Kita cari kata tu. Ni masalah yang menimpa kita hari ni. Sebab ustaz dikata lah pasal kita tak mengaji. Kita tidak memahami agama kita sendiri dan kita tak dengar, tak kenal barang. Kita tak kenal barang. Asal royak comel kak, maka kita pun turut erek. Kita turut erek dengan kita lupa. Sebab minta maaf hamba kata lah kan. Ni mak kata kok orang lah ni. Pesen pergi minum air kedai kopi. Hak bini buat sedap lagi. Tapi bahasa pesen nak minum air kedai kopi, hak tu yang payah. Pada gula tolak, kopi tolak, serbuk tolak, cawe yang lainnya. Cawe dengan piring yang lain. Bagi lain bagi kopi, serbuk kopi tu cak sahur. Kalau cak pala kereta api, cak pala kereta api tu. Tapi muka pesing. Tak ada arah nak kata gua. Tu contoh. Islam ni bagai sempurna. Sebab tu Tuhan pilih. Tuhan pilih untuk kita, Tuhan tidak pilih main-main. Tentulah dia pilih yang terbaik untuk makhluk dia. Maka dia pilih Islam. Dan Islam ni kalau kita ngaji, sebab tu hamba kata kalau kita faham sungguh agama, kita ngaji molek, tak ada orang Islam yang akan murtad. Tak ada orang Islam yang akan murtad, yang akan tolak Islam. Tapi hari ni bapa berlaku kadang-kadang orang Islam mengkritik agama Islam, orang Islam mengkritik gotu, mengkritik go ni pasal dia sendiri tidak faham. Dia ngaji tidak ikut kaedah. Akhirnya jadi supaya kasih amak dan mahathir. Hamba sebut tu lah. Pasal kasih amak dengan Dr. Mahathir ni serupa. Fikiran dia yang mula sampai hari ni tak berubah. Betul hamba ayat sebab hamba turut pemikiran. Hamba baca tulisan Mahathir. Buk dia hamba baca. Ucapan dia hamba dengar. Kenyataan dalam akhbar hamba baca. Barang tu barang jelas. Dan lo ni antara orang yang mempertahankan kasih amak ialah Dr. Mahathir. Dia ni kalau orang Penang kata adik-beradik sepusak-sepusing, pok lain-lain mu asing-asing. Tu. Orang Penang kata adik-beradik sepusak-sepusing. Pemikiran tu yang tidak berasaskan kepada agama. Orang bukan kata bodoh, orang cerdik. Kasih ni cerdik. Kasih ni orang cerdik. Kalau dia ni faham Islam dengan comel, bagus benar. Tapi kerana dia tidak faham, dia ngaji Islam dengan baca. Dia tidak mengaji dengan guru. Berguru dengan membaca ni tak serupa. Sebab itulah kata ulama, orang yang mengaji dengan tak ada guru, dia berguru ke syaitan. Itu kata ulama. Orang yang mengaji dengan tak ada guru, dia boleh baca buku, dia reti bahasa tu bahasa, boleh baca belakang, tapi tak ada guru. Maka dia berguru kepada syaitan. Sebab tu pentingnya berguru. Gapo ilmu pun, terutamanya ilmu Islam, mesti ada guru.
Dan dalam Islam ni guru ni pula guru yang disebut mursyid. Guru yang mursyid. Sebab tu dalam Islam tak boleh ngaji koksi-koksi. Ni kita ni bunyi orang pelik sikit hunggar lagi. Pah kau ciku, pah ke mana lagi. Oh pelik kawan tu, cerita belakang barang pelik. Yang kawan tu mayat pun duk. Ni banyak berlaku. Mayat bel tak tahu mana, latar belakang agama pun tak ada. Tapi kis dia royak barang pelik. Pakak pergi sungguh pergi ngaji dengan dia, rela tinggal anak bini akhir. Ni masalah kita lah. Sebab tu berguru, nombor satu kena berguru ngaji. Yang kedua, guru ni dalam kehendak agama, guru yang mursyid. Guru yang mursyid ni nombor satu kita tahu latar belakang dia. Kita kenal dia ni mari mana, ngaji mana, pas kita kenal budi pekerti dia. Kalau dia ni perangai dia tak boleh turut, etika laku dia berat, kita tak boleh buat guru. Terutamanya dalam ilmu agama. Orang jadi penuh banyak ikut tarikat ni kisah lagu ni lah. Tarikat ni di segi asasnya tidak salah dalam Islam. Tapi kerana salah guna dan ada orang mengambil kesempatan menggunakan tarikat ni untuk mendapat nama, mendapat kemasyhuran, nak dapat pitih. Akhirnya kita kerana kagum dengan benda pelik, kita jadi anak murid dia. Akhirnya pas kita tak semaya. Pasal dia ajar semaya ni untuk orang ramai ya. Orang kelas kita ni tak payah semaya tu. Cukup dengan niat. Cukup dengan niat. Niat cukup dah semaya. Tak payah pergi masjid, tak payah kau. Semaya dah niat ya. Kalau lagu tu ayat dia bini pun niat sajalah. Makan nasi niat lah. Guana agak. Tentu tak say dia tak. Boleh nak bini mu niat sudah. Lagu mana agak? Mu nak makan boleh dengan niat makan. Tak lepas juga cari kedai kopi juga. Tu nak ayat. Tapi bab semaya pakai dengan niat. Pasal apa tok guru dia ajar sunniah? Sedangkan kita orang Islam ni kita ada Nabi. Nabi inilah uswatun hasanah. Kalau barang tu pelik dengan Nabi, tak serupa dengan Nabi, tak boleh turut. Siapa-siapa dia. Tak seroyak lah pakai serban, pakai jubah ko, mari janguk panjang ko, rambut panjang ko, boleh terbang atas angin ko, jalan atas air ko. Kalau tidak ikut Nabi, tak boleh turut. Itu pegangan yang paling penting. Pegangan yang paling penting. Ni kita tengok, hebat tak guru kita tu. Boleh jalan atas air. Kat jalan atas air bukan setakat dia, semua boleh. Labur boleh. Bapa tak ambil labur waktu guru? Kalau pun nak main bodoh gitu. Setakat jalan atas air, ikan duduk dalam air pas tua. Yang muda pas tua ikan duduk dalam air. Tak undi barisan. Nak royak. Sebab tu bahaya tu tak usah pelik. Tak usah pelik. Amo duk ngaji dalam kitab tasawuf. Ada ulama tasawuf sebut, kalau orang tu nak boleh terbang di udara, boleh jalan atas air, tapi dia tidak ikut syariat, itu bukan guru, tu syaitan. Tu sebut jelas. Walaupun dia boleh terbang di udara, boleh jalan atas air, tapi kalau dia tidak ikut syariat, tidak ikut syariat, tu syaitan tu, bukan tok guru. Tu bagai jelas. Syariat ni asah lah. Semaya bel, puasa, keluar zakat, pergi haji. Tu syariat. Tak ada tarikat dalam Islam ni hak boleh lepas pada syariat. Tak ada dalam Islam ni tarikat tahu mana pun boleh lepas pada syariat. Tak ada. Tarikat yang paling utama ialah tarikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tarikah yang paling utama, tarikah Muhammadiyah. Tarikat Nabi Muhammad. Nabi tak tinggal syariat. Setara Nabi dia Tuhan jamin syurga dah. Dosa pun Tuhan apa? Semaya tak tinggal. Semaya tak tinggal. Sakit semaya lagi. Puasa tak tinggal Nabi. Sedangkan Nabi ni Tuhan kata, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa liyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim." Tuhan sebut dah Nabi ni, Tuhan kata liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa kalau ada hak dulu hak dia, Tuhan hapus belakang dah. Dosa. Maknanya syurga dijamin. Tapi Nabi ni semaya tak tinggal. Semayanya tak tinggal. Tahajud tu malulah kita tak boleh banding. Tak tiap-tiap malam bangun semaya tahajud.
Siapa Aisyah tanya dia, ya Rasulullah, rajin tiap-tiap malam bangun ni, tidak ke Tuhan ni, Tuhan jamin syurga dah. Dosa pun kalau ada Tuhan ampun dah. Gapo Nabi jawab? Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Oleh kerana Tuhan jamin aku masuk syurga dah, dosa aku diampun kalau ada, tak okey aku tak terima kasih Tuhan. Allah Tuhan. Tak okey aku tak terima kasih Tuhan. Jadi cara terima kasih ni beribadat kepada Allah. Ni kita mari kita pakai semaya niat, ya kepala bapak mari mana? Ha? Ilmu mari mana? Kita ni. Siapa tak payah maya pakai niat. Ilmu mari mana? Tu nak oyak. Kena jelas barang lagu. Bila tak jelas tu jadi bunuh. Jadi bunuh. Sebab itulah ngaji ni penting. Contoh kita yang paling utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah orang yang menolak hadis Nabi ni dengan tidak berlapik secara mutlak, kata ulama orang ni terkeluar pada Islam. Menolak hadis secara mutlak. Tak terima kalau satu hadis ni. Ada hadis yang kita tolak, hadis yang maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis palsu, tak boleh panggil hadis sebenarnya. Tapi nak semudah faham, kita guna hadis maudhu' dalam perbincangan ilmu. Hak tu wajib tolak. Ada juga hadis tak boleh pakai dalam bab akidah, dalam bab syariat. Hadis yang dhaif. Hadis dhaif ni tak boleh pakai kecuali dalam fadailul a'mal. Dalam kelebihan-kelebihan. Kalau buat gini, palanya gini, kelebihannya, hak tu boleh pakai. Tapi hadis dhaif ni kata ulama tak boleh pakai dalam bab akidah, tak boleh pakai dalam bab syariat. Dalam bab apa ni? Hukum tak boleh pakai. Tapi boleh pakai dalam fadailul a'mal. Dalam kelebihan-kelebihan. Kalau kita gini, kita bersugi ni gapo pahala dia. Kalau kita gitu, kalau gitu, hadis tu hadis dipanggil hadis dhaif. Hadis yang dhaif boleh pakai dalam fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan amal. Jadi kena beza tu. Hak ni bukan tolak hadis. Hak masalah kita berdepan hari ni, fikiran sesak dalam masyarakat Islam Malaysia terutama hari ni ialah menolak hadis secara total, secara mutlak. Dan kritik hadis pula dengan tidak ada ilmu. Ambo waktu mula-mula masuk universiti tu jadi pensyarah UAI, ambo jawab dah hak Kasim. Masa tu Kasim menulis. Dia menulis dalam sok khabar. Masa tu sok khabar hak sahih akhbar watan. Kalau tuan-tuan ingat akhbar watan. Tak ada dah akhbar watan tu. Mati dah. Dia pernah menulis rencana. Ambo masa tu duk ngajar UAI, ambo jawab. Sosok hak dia tulis tu ambo jawab. Dan dia tak jawab lepas pada tu. Dia tak jawab lepas pada tu. Pernah dah berlawan dengan dia dalam sok khabar. Lepas tu ambo pergi luar negara. Buk dia tu masa ambo dulu luar negara tu buk dia hadis satu penulisan semula. Hadis dia tu. Ambo dapat di luar negara orang atas photostat. Dan bila kita baca, nampak nah dia ni tak tahu gapo hak dia tulis. Dia kritik barang hak dia tak reti. Kita nak kritik boleh tapi kita kena ngaji lah dulu. Kalau kita tak ngaji, kita nak kritik ke mana? Contohnya hak baru dia ni hangpa tak tengok lagi. Hak dia jawab ni hangpa tak tengok lagi sebab baru tubik mula. Baru tubik mula. Contohnya masa tu tak ertinya dia. Dia kata lagu mana kita nak terima hadis? Sebab hadis yang diriwayatkan ulama ni ada puluh-puluh ribu. Tak okey dia kata Nabi Muhammad ni kecek tak berhenti 24 jam. Tak okey Nabi kecek 24 jam tak berhenti. Sebab hadis ni dia kata kalau kita bagi dengan umur Nabi hidup dengan ngasuh 24 jam sehari semalam, tak okey Nabi boleh waktu bik hadis apa banyak gitu. Nak oyak jahil. Bapa mau kata jahil. Nombor satu sekali hadis-hadis ni bukan hak kecek saja. Kita orang Melayu panggil hadis. Dalam istilah Arab sebenarnya sunnah. Sunnah ni dia ada 3. Iaitulah sunnah qauliyah hak kecek. Sunnah fi'liyah hak buat. Sunnah takririyah hak Nabi setuju. Tapi kita orang Melayu semua kita panggil hadis belaka. Hak kecek pun hadis, hak buat pun hadis, hak setuju pun hadis. Sebab itulah jadi banyak. Kalau dia faham ni tak akan kritik. Jadi dia kata tak okay, Nabi kecek tak berhenti. 24 jam kecek macam. Pasal dia ingat hadis-hadis ni kecek saja. Hatu nak ayat jahil duduk situ nombor 1.
Jahil. Muka kita ngaji kan beroyak berapa kali dah. Hadis ni 3. Benda hak Nabi kecek tubik mulut dia. Cupanya sebuah Nabi kata innamal a'malu binniyat. Tu kata-kata Nabi. Sallu kama raaitumuni usolli, kata-kata Nabi. Khuzu anni manasikakum. Tu kata-kata Nabi. Ada perbuatan Nabi. Nabi jalan, Nabi duduk, Nabi makan, Nabi minum, Nabi semaya, Nabi buat haji. Tu semua kita panggil perbuatan. Nabi tak kecek. Perbuatan hadis juga kita orang Melayu kata. Yang 3 hak Nabi duduk dia. Duk dia tu tanda Nabi setuju. Gapo contoh bila sahabat makan dok. Dok kena kan? Sahur mula pakak berebut beli dok sebelum ada tukar Ali. Lo ni bila ada tukar Ali dok pun tak mari dah Malaysia. Dia tak kata tak boleh terbegi tak laku aku. Orang nak tukar Ali lagi. Tu dok. Nabi pernah pergi kepada pasir, tuan rumah akak dok. Akak dok Nabi tak makan. Sahabat makan. Ada dalam satu riwayat Sayyidina Ali. Ada satu riwayat Khalid makan. Nabi tak kata apa-apa. Nabi tak lari. Kawan tu makan habis maku. Tuan rumah tanya apa ya Rasulullah tak makan. Nabi kata aku tak biasa. Tempat aku tak ada. Mekah ni tak ada. Nabi kata tempat aku tak ada. Di Mekah ni dok tak ada. Buah tamar pun tak ada. Pokok tamar tak ada Mekah. Hak ada Mekah buah. Tamar ni tamar Madinah. Sahu tamar Madinah. Pak hari ni pun di Mekah tak ada ladai tamar. Hak ada tu buah. Kita ada pokok, buah tak ada. Lain sikit pada Mekah. Mekah pokok tak ada, buah ada. Jadi Nabi kata aku tak makan pasal aku tak biasa. Tak ada kapung aku. Dok. So lagi hak Nabi tak lagi semaya sunat sebelum ngori. Dalam hadis Nabi SAW setakat amba ngaji lah. Kalau orang lain tu amba tak tahu. Setakat amba duk ngaji, duk baca, Nabi tak pernah semaya sunat qabliyah maghrib. Sunat qabliyah maghrib ni sahabat ada buat. Sahabat pun bukan semua. Ada sahabat yang bila orang lepas azan maghrib, dia semaya maghrib sunat 2 rakaat. Dan Nabi tak lari. Nabi tak lari. Jadi kata ulama oleh kerana Nabi tak lari, maka bolehlah kita buat semaya sunat qabliyah maghrib. Tapi Nabi sendiri tak buat. Tu sebagai contoh. Tu dikatakan hadis juga, hadis takriri. Pengakuan Nabi itu. Kat kita ni banyak hak Nabi tak buatnya, kita buat. Okay? Contohnya hari Jumaat. Bukan nak salah dak hari Jumaat ber 2 kali. Zaman Nabi tak ada. Hari Jumaat ni nak pakas ber sekali Nabi terus baca ketubah. Zaman Abu Bakar pun ber sekali terus baca ketubah. Zaman Umar pun ber sekali terus baca ketubah. Hak maya hak baca ketubah maya hak ber 2 kali ni zaman Sayyidina Utsman. Zaman Sayyidina Utsman bila Madinah tu keluar. Bandar Madinah keluar, orang duduk jauh. Jadi ber sekali orang tu tak ada nak mari. Tak ada nak mari untuk sembahyang Jumaat. Lalu Sayyidina Utsman arahkan ber mula-mula tanda masuk waktu. Supaya orang yang duduk jauh-jauh, orang duduk nego, duduk gapo, dia tutup kedai, dia mari. Lepas tu barulah ber sekali yang kedua, baru tu imam naik mimbar. Jadi amalan tu lekat sampai lo ni 2 kali ber azan hari Jumaat. Hak asalnya sekali ya azan. Sekali ya azan. Tapi tidak salah sebab hal ni Sayyidina Utsman buat. Sahabat Nabi ni kira sunnah juga. Sebab Nabi sebut dalam hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di abdu 'alaiha bin nawajis. Nabi sebut dengan jelas, pegailah sunnah aku dan sunnah khulafa'ur rasyidin hok mari lepas aku. Iaitulah yang ditafsirkan oleh ulama Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, dan ada orang masuk Umar bin Abdul Aziz seorang. Hak ni hak dia buat tu jadi sunnah juga. Supaya semaya tarawih 20 rakaat. Nabi sendiri tak pernah semaya tarawih 20 rakaat. Nabi semaya 2 malam, lepas tu Nabi tak tubik. Semaya 2 malam tu lapar, capur witir 11 rakaat. Itulah semaya Nabinya. Jadi kalau kita kata Nabi semaya 20 rakaat, setakat amo tahu tak betul. 20 rakaat ni amalan di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi hak tu dikira sunnah juga. Walaupun perbuatan tu baru. Umar kata nikmatil bid'atu hazihi. Kalau dikatakan bid'ah, inilah bid'ah yang paling baik.
Umar kata, lepas dia moga dia tengok tu semaya stopok, ni semaya stopok, ni semaya stopok, Umar serabut. Dia tak boleh tengok aku. Situ tu email, sini tu email, badi duk sallallahu. Masa tu tak ada sallallahu pun kita yang nak ilah puah. Oh, nak ilah puah sallallahu, patut nak sup peluh sedap makan cendol. Kalau tidak sallallahu tu tak peluh kan. Ni gak wah tu gak sedap makan cendol dua pinggir. Moga peluh kan. Nak suruh ada rehat antara dua rakaat tu. Jadi Umar bila tengok lagu tu, dia panggil tak boleh, aku tak boleh serabut tengok, semaya soy. Dia panggil Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni seorang sahabat Nabi, seorang sedap. Bila dia baca Quran, malaikat berhenti dengar. Malaikat berhenti. Kita baca Quran orang pun lari, so ke malaikat. Orang lari dengar kita baca Quran. Dia ni bila baca Quran, malaikat tunggu dengar. Malaikat tunggu dengar Ubay bin Ka'ab. Sedapnya suara. Suara mana sedap kita pun tak tahulah. Lalu Umar kata, mu start pada malam ni mu jadi takmir tarawih. Semua ni aku tak beri. Semaya kat sini, duduk belakang, Ubay belakang. So tu imam. Tetap lagi tu 20 rakaat. Tak pada situlah 20 rakaat ni sampai hari ni di zaman kita. Tapi ada mazhab sampai 30. Mazhab lain lah, tidak mazhab kita mujur lah, kalau tidak tak ada orang dalam masjid rasa. Tinggal tu imam kata bila. Tu pun leluh nak berhabis. Kalau kena 30 rakaat dah. Kok 20 tu belok pinggir-pinggir tu. Nasib baik mazhab kita ni. Banyak nasib baik lah kita ni. Mazhab kita mudah. Imam Syafi'i ni setakat 20 ya. Mazhab ke apa? Aku tak ingat Hanafi ke apa. Bahaya 30 rakaat. Kau Maliki 30 rakaat. Jadi nak ayat tu. Jadi asahnya duduk situ. Jadi itulah nak ayatnya jahilnya kasih. Mengkritik barang dia tak reti. So, masalah hadis. Yang kedua, banyak ni hadis ni sebab nombor satu, hadis ni perbuatan, perkataan, takrir. Yang kedua pula, dalam kitab hadis ni, berapa je jadi dalam Bukhari sampai 100,000 lebih. Sini 10,000, sini 50,000 pasal dalam kira ulama satu hadis. Tetapi bila diriwayatkan oleh orang yang berlain ni, katalah 5 orang riwayat satu hadis, maka dia kira 5 hadis. Hadis tu cerita ya. Ceritanya ya. Tapi bila 5 orang royak, maka dia kira 5 hadis. Dia panggil sanad, rawi, periwayat kepada hadis. Contohnya cerita gawe, kita nak kata accident. Belaga kereta. Hok tengok 5 orang tengok. 5 orang ni mai royak. Kepada seorang orang ataupun mai royak kat hamba 5 orang. Orang ni royak kereta accident. Cerita sutul-tulah ya. Maka di segi ilmu hadis dia panggil 5 hadis. Walaupun cerita tu hanya satu. Kalau 10 orang, 10 hadis. Hak tu yang jadi ribu-ribu tu. Bukan Nabi kecek tak berhenti 24 jam lebih pada orang gila dak. Ani nak ayat tak faham dia ilmu ni, tak reti ilmu. Sebab ulama dia nilai gitu, satu riwayat, satu hadis. 2 riwayat, 2 hadis. Dan hadis Nabi ni kadang-kadang sampai 10 orang. 10 riwayat sebab orang ramai. Supaya ni duk kecek lagu ni berapa ratus orang? Berapa ratus orang? Kalau mu balik royak, aku balik royak, puluh-puluh riwayat. Jadi hak cerita dia jadi 50 hadis, 40 hadis. Tu yang jadi ribu-ribu hadis dalam kitab tu. Tapi kalau kita tak faham ni kan, kita kata jaloh kasih amat kata tu. Pasal kita tak ngaji. Tu contoh paling mudah. 2 contoh hamba tunjuk, nak tunjuk contoh tak reti. Jadi kritik barang hak kita jahil. Sebab tu dalam Islam nak kritik nak gapo kena reti dulu. Sebab tu tak boleh kecek kosih. Tak boleh kecek kosih. Imam Ghazali kalau kita baca dalam sejarah. Imam Ghazali ni dia nak tolak falsafah. Masa tu falsafah duk tengah berkembang dalam dunia Islam. Orang pakat ngaji falsafah belaka. Bila Imam Ghazali mari, Imam Ghazali ni tak berapa setuju dengan falsafah. Sebab ialah ada beberapa sebab pada waktu. Lalu dia pun ngaji. Dia ngaji falsafah. Siapa dia ni bukan setakat reti, dia ni boleh syarah nak pula. Tu hebat Imam Ghazali. Dia boleh ngajar orang falsafah ni siapa perekat tu. Lalu dia tulis buku yang masyhur dalam dunia ilmu ni, dia panggil Maqasidul Falasifah. Maqasidul Falasifah. Maksud ahli falsafah.
Maqasidul falasifah. Dia huras sosok isu yang dibicarakan dalam ilmu falsafah di dunia Islam pada waktu itu. Dia boleh royak sosok. Maknanya dia menguasai ilmu tersebut. Bila dia waktu ambil buku ni, dia faham dah falsafah, dia boleh mengajar orang falsafah. Dia tulis buku yang kedua, mengkritik ilmu falsafah. Ia dipanggil Tahafutul Falasifah. Buku Tahafutul Falasifah ni diterjemuh dalam bahasa orang putih, The Incoherence of the Philosophers. Kecak putih sikit. The Incoherence of the Philosophers, iaitulah kecelaruan, kalau mau guna bahasa mudah, kecelaruan, kekeliruan ahli-ahli falsafah. Dia hurap pula, hak dia royak dah ni pembicaraan falsafah, wak mari bab kedua dia kritik sosok. Hak dia royak tu dia ketik ni mana kesilapan ahli falsafah, di mana kelemahan dia, pemikiran dia hak salah. Dan dalam buku tu dia mengkafirkan ahli falsafah ni dalam 3 persoalan. Dalam 3 persoalan, dalam 3 isu, kata Imam Ghazali, ahli-ahli falsafah ini boleh jadi kafir. Boleh jadi kafir. Dan itulah setengah ulama kata Imam Ghazali mengkafirkan Ibn Sina. Itu cerita lain dah dalam perbincangan. Kalau kita ngaji di universiti. 3 isu ni dia kata ahli falsafah kalau pegang hak ni boleh terkeluar pada Islam. Antaranya dalam 3 ambo ingat hak besar je. Dia kata dalam pandangan ahli falsafah Tuhan ni mengetahui al-kulliyah tapi tidak mengetahui juz'iyah. Tuhan ni tahu secara umum, tidak tahu sosok. Supaya kita tahu pasir patah banyak, tapi berapa kita tak boleh royak. Pasir patah kan? Ada orang kata sikit. Siapa dia kata sikit aja royak? Semua orang kata pasir patah tu banyak, tapi siapa dia boleh royak banyak mana? Tak ada orang boleh royak. Tak ada orang boleh royak. Jadi pandangan seperti ini, kata Imam Ghazali, boleh menjadikan ahli falsafah itu kufur. Bila dia kata Tuhan hanya mengetahui kulliyah tapi tidak mengetahui juz'iyah. Tapi waktu kita tak usah bicara sini. Tapi hak mana royaknya kaedah ilmu. Imam Ghazali sebelum dia menolak falsafah, sebelum dia mengkritik falsafah, dia mengaji. Dia menguasai ilmu falsafah sehingga dia boleh ngajar orang. Barulah dia mengkritik dan menyebut kelemahan-kelemahan falsafah. Tu kaedah ilmu dalam Islam. Tak boleh kritik barang yang kita tidak tahu, barang yang kita tidak faham. Itu penting kena faham situ. Dan lepas Imam Ghazali kritik dengan buku Tahafutul Falasifah inilah pengajian ilmu falsafah dalam dunia sunni jatuh habis, mati. Tutup kedai habis. Ahli falsafah tak boleh ngajar, orang tak ngaji habis. Lupuh pengajian ilmu falsafah ni berkurun-kurun dalam sejarah dunia sunni dan berpindah pemikiran falsafah ni ke dunia Syiah. Berkembang di Iran pada waktu itu, terutamanya pemikiran Suhrawardi. Salah seorang ulama ataupun tokoh falsafah di Iran, Suhrawardi, dengan pemikirannya illumination, al-isyraqiyah. Dalam bahasa Arab dia panggil aliran falsafah isyraqiyah. Ia diasaskan oleh As-Suhrawardi. Sebab tu ulama-ulama Syiah kebanyakannya menguasai falsafah sebab dia mengaji falsafah. Tapi dalam dunia sunni kita, selepas serangan Imam Ghazali, lupuh habis. Sebab tu susah hari ni kita nak mencari ulama yang hebat di segi falsafah. Pada zaman moden baru hidup balik, diajar di Azhar, diajar di Maghribi dan sebagainya, baru hidup pada zaman moden. Tapi berkurun-kurun selepas Imam Ghazali meninggal, mati ilmu falsafah dalam dunia sunni kita, dalam dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi hak nak balik isunya, kena faham barang kita nak kritik. Hari ni Kasih Ahmad ni contoh manusia yang tidak reti barang dia nak kritik. Supaya dua Dr. Mahathir. Dr. Mahathir ya pulah kacau kita dengan dia semua ya mula pasal dia kritik barang dia tak ngaji. Dia tak ngaji. Hak tu yang kita tegur sangat. Hak cerdik dia sumbangan dia kepada Malaysia, awak kereta hak banyak rusak pada molek tu cerita lain. Kita ngaku ada sumbangan Dr. Mahathir. Kita bukan kata kalau kita orang pas kita kata pemimpin UMNO tak ada sumbangan langsung, ada hak bagus-bagus kita terima. Bank Islam hak dia buat dengan Mastud Anwar duduk dalam Universiti Islam, ambo kerja Universiti Islam 10 tahun. Tapi lah we kerja apa kalau ni, cara apa? Makan gaji.
Tu nak royak contoh. Kita tak nafi, tapi apa jadi pulah kaca? Sebab dia tidak belajar. Dia mengkritik dengan tidak tahu. Lepas tu ya tubik cerita zaman Nabi orang sipir janggut apa pasal tak ada pisah jilid. Memang pisah jilid tak ada, tapi pisah ada. Pisah jilid ni zaman kita ni ya. Moga orang putih buat. Tidak gitu Zaman tu mana ada pisah jilidnya? Tapi pisah ada. Kata tidak orang nak hidup lagu mana kata tak bisa. Nabi sebut antara sunnahnya ialah cukur misah, gunting kerak kuku. Nak kerak apa kalau tak bisa? Nak cukur misah apa kalau tak bisa? Cuma jilid memang tak ada muka jilid ni bagi zaman moden. Tapi kalau kata orang Arab dulu sipir janggut nikih tak ada pisah, pelawuk. Mengarut. Pasal apa? Pasal Nabi suruh kat kuku. Nabi kata antara sunanul fitrah ialah taqlimul azafir. Potong kuku. Potong agak apa? Pakai kita tayar lori. Suruh bijak. Tentulah ada pisah nak kat kuku. Pas Nabi suruh orang Islam khusus syarib. Uful lihya wa khusus syarib. Sipirlah janggut Nabi kata. Cukur misal. Nak cukur agak apa kata tak bisa? Tu bagai nak ayat sosridi. Ni dia ayat orang Islam zaman dulu Nabi sipir janggut kita tak pisah. Tu amak kata jahil kecek atas dasar jahil. Tidak mengaji. Kalau kita kata lagu tu dia marah. Tapi muka nampak sungguh tak erti. Nampak. Jangan guna akal saja baca lah retek mengaji retek. Ni duk kira guna akal. Patu marah orang duk sipir janggut. Mu tak sipir ikut mu lah tapi jangan duk marah orang nak tahu janggut. Muka bagi tu bagi sunat ya ke? Dia mau nak cukur. Dia mau nak sipir. Duk balas apa? Ni siapa pelekeh orang sipir janggut, wak nganyi kau sipir janggut, apa nama riman? Tu bagi kena reti. Tu nak ayat. Sebab itulah kita nak kecek ni kena kecek dengan ilmu. Supaya duk tolak hudud, tolak undang-undang Islam pasal tak reti. Tak reti. Nak jalan warna undang-undang Islam zaman ni. Alasan saya omong kita dengar masyarakat majmuk. Tengok. Pada kalau baca dalam sejarah zaman Nabi tu masyarakat majmuk dah. Ada orang Islam, ada orang bukan Islam, ada orang Arab, ada orang bukan Arab. Bahkan orang Islam masa tu mula-mula kalau baca dalam sejarah. Apa baca dalam sejarah? Mula-mula Islam di Madinah. Orang Islam lebih kurang 2000 ya. Orang Yahudi ada 5000. Sebab tu bila pergi perang Badar tu tentera Islam hanya ada 300 orang. 300 orang tentera Islam hak layak pergi perang. Hak sehat, hak cukup umur, hak boleh pergi perang hanya 313 orang. Dan orang sikitnya orang Islam pada waktu tu. Tu nak ayat. Mula kita mikir apa sikit ni bila ngaji sejarah, rupanya jumlah keseluruhan orang Islam tak sampai 2000. Tahun yang pertama hijrah. Orang Yahudi Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani An-Nadir dan 2-3 Bani lagi ada 5,000 orang. Nak raya. Kita di Malaysia hari ni orang Islam majoriti. Walaupun orang Melayu tak ramai mana, tapi orang Islam ada lebih pada 50% di Malaysia. Kita kata tak boleh jalan Islam di Malaysia pasal masyarakat majmuk. Nampak jahilnya kita dengan sejarah dengan ilmu. Tu nak oyak. Petik. Dia hak benarnya nok ya. Tidak gitu Nok kau tak si. Dia kita nok sekarang ujian, kita pergi tidak gitu Kalau dia tak si, tak ujian pun tidur. Tidak gitu Dia nak pergi dengar ceramah hujan tak cara bawa payung. Kalau hujan bawa baju hujan. Kalau hujan aku naik kereta. Pasal kita nok. Tapi kalau dia tak si, tak hujan pun tak pergi, orang sedia kereta pun tak pergi, pasal tak si. Tu ya di Malaysia ni pun isu yang besarnya ialah sama ada nok ataupun tak si. Tu yang benda dengan Islam ni kita kena betul diri kita, kena nok dengan Islam. Soal buat hari ni buat bila tu cerita nombor 2. Tapi kita orang Islam nombor 1 sekali kena duduk atas nok. Kita nak melaksanakan Islam setakat kemampuan yang ada pada kita.
Hari ni ke esok cerita nombor 2. Supaya orang kata amo nak bini. Pitih ada ke? Tak ada lagi, tapi amo ipung. Tu baru betul. Amo nak pergi Mekah, pitih lah ni tak ada lagi, tapi amo sipir sikit-sikit. Tu baru betul. Ni tak demo nak pergi Mekah, tak segi ya kawan, pitih pun tak ada. Tak betul orang Islam kecek lagi tu. Tidak gitu Orang Islam ni Mekah ni dia kena ada cita-cita. Amo nak pergi Mekah cuma lah ni tak ada pitih lagi. Amo ipung dah sikit-sikit. Insya-Allah cukup amo pergi. Tu cara kita sikap kita sebagai orang beriman. Kita nak pergi boleh jadi 10 tahun lagi, muka sikit baru. Boleh jadi 20 tahun lagi, tapi sudah ada cita-cita dalam hati, sudah ada usaha untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ni kalau petai lagi raya, tak segi kawan lok demo lagi Mekah. Supaya ni tidak akan berjalan Islam ni di Malaysia. Royak selalu dah ni. Patut kita royaklah kita nak Islam ni, kita nak buat Islam, tapi insya-Allah kita buat secara setakat kemampuan yang ada pada kita. Kecomel sikit bila jawab lagu tu, lenik sikit bunyi. Ni petai lagi kerak, geh. Kerak, tak say buat Islam. Tak akan jalan Islam di Malaysia. Pasal waktu bi alasan. Masyarakat majmuk lah, begitulah, beginilah, macam-macam alasan yang menunjukkan kita sebenarnya tak say. Hak tu kena beza tu antara nak dengan taksi. Buat taksi buat itu bergantung kepada kemampuan. Jadi sini benda-benda asah yang kita kena ingat dalam bab agama. Sebab itulah abang nak ulang balik isu kita ngaji. Ngaji ni penting. Sebab tu orang Islam disuruh belajar biar siapa faham agama. Ngaji Nabi kata siapa mati pun. Ada 3 hadis yang berkait khusus dengan ngaji ni. Pertama dalam riwayat Abu Daud. Hadis ni tak berapa gagah, tapi ada dalam Sunan Abi Daud. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu tu fardu, kewajipan atas setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Dia mau kata apa terjemuh perempuannya muslimin tu dalam kaedah bahasa Arab. Qira'ah hadis ni kalau dia guna mufrad, biar apa ni muzakkar, biasanya masuk sekali dengan muannah. Bila sebut muslimin lelaki, termasuklah wanita. Sebab orang lelaki ni dia tak boleh sore, dia kena ada wanita semua. Dia tak boleh duduk sore, kesik. Kesik. Jadi kena sekali. Jadi Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, menuntut ilmu satu kewajipan. Nak royak pentingnya ilmu dalam Islam. Yang kedua, hadis ni tak kuat. Dalam kitab-kitab besar tak ada, tapi masyhur di dalam masyarakat, iaitu utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu daripada buaya sehingga ke liang lahat. Maknanya daripada kecil sapalah kita mati, jangan berhenti ngaji. Mati tu berhentilah, jangan mati mari lagi dengar orang ngajar lari hamba. Lari habis orang. Pomak mari bau kita ni. Hari ni duk cokoh di dalam ilmu, lari habis pokok kita. Ambo lagi dulunya terkejut dah. Jadi bila kata siapa mati tu bukan makna mati main ngaji lagi dah. Ngajilah siapa-siapa kita habis nyawa dengan cara-cara tersendiri. Tidak mesti mari sini dengar orang ngajar. Dulu ni dalam TV banyak TV Al-Hijrah tu banyak benda-benda yang bermanfaat dalam tu. Dengan kuliahnya, dengan tafsir, dengan forum TV 9. Kalau kita rajin dengan hak tu pun ambo rasa banyak dah. Boleh-boleh duk sebek ni duk alik tengok cerita Ustaz. Cerita Ustaz drama Indonesia. Pagak kecek dengan bini mula tu Indonesia lah. Boleh-boleh telong, moga kena stroke. Tapi angin nak kecek Indonesia. Bengong bini tak payah paksa dah. Janganlah gitulah. Jadi dalam TV tu ada benda-benda hak tak molek pun ada, tapi pilih hak molek. Tengok tu banyak benda-benda yang bermanfaat. Contoh dalam TV Hijrah tu ada satu orang putih tu. Apa ni? Bilal. Imam apa? Imam Bilal. Tafsir Quran dia reflections tu memang bagus. Ambo kadang-kadang tengok jugalah, tidak sama. Ambo tabiklah dia. Dengan dia tu orang putih masuk Islam, dia asal tidak Islam. Masuk Islam dia pergi ngaji ke Madinah. Ngaji ke Mesir sehingga dia boleh tafsir Quran muluk. Allah kita dengar dia duduk beroyak tafsir sesuatu ayat tu dengan nahunya, dengan
Allah kata tabik lah tabik. Ambo tabik. Tapi tabik luar TV lah. Muka tengok TV. Memang ambo kagum dengan dia. Dengan dia tu asal tidak orang Islam. Masuk Islam saja. Pas dia pula bukan bangsa Arab, bukan bangsa Melayu. Orang putih. Tapi dia boleh tafsir Quran tu memang kita sendiri. Kita duk ngaji dah bagai tu. Tapi dia beroyak tu macam kita baru dengar. Bila dia beroyak tu seolah macam ambo ni baru dengar. Padahal kita duk ngaji dah bagai tu. Allah tu hewi ke dia, buka ke dia dalam bahasa Inggeris. Dan orang-orang lagu ni lah pentingnya untuk menyebarkan dakwah kepada bangsa-bangsa yang bukan Melayu, orang putih. Kalau kita pergi tak faham. Tak, kecek Kelantan apa ambo ni pula selok orang putih nak faham. Orang luar tau, Ustaz Zu pun tak apa nak faham kali. Pekak doa Kelantan. Kena orang putih dengar selok dengan begitu. Buat ni kecek Jepun kau apa dia kata. Nak royak. Tapi dengan ada orang lagu ni dia menjadi pendakwah kepada bangsa dia. Dia kecek orang putih dengan beroyak dia. Benda-benda lagu ni nak royak. Banyak benda yang kita boleh manfaat dalam hidup ni. Ngaji ni kena ngaji walaupun kita tua. Setengah kata kahwin tua dah tak payah ngaji lah. Setengah tu sebut kahwin ngaji lama dah, yak bodoh lagi. Ni masalah kita kadang-kadang. Pada bagian ngaji tok guru kita ni, tok guru ni Aziz ni. Pahlawan ni baca kitab lagi. Ambo pun heran dengan dia. Lo ni dia uzur, baca kitab lagi. Kalau kita pergi pejabat dia ada semua kitab dalam meja. Duk baca kitab-kitab baru semua. Setara dia tu kita panggil tok guru dah. Kalau kita kat pakar tak mengaji dah lah. Baca apa lagi? Dia duk mengajar orang dah. Tapi nak ayat ni lah ulama. Orang alim ni. Dia tak pernah rasa cukup dengan ilmu dia. Gilah pejabat dia, di rumah dia, ada semua kitab duk depan. Ambo kadang-kadang malu ke dia. Ambo tidak setara tu sungguh. Dia ni ada semua kitab baru. Duk tengok, baca, nak ayat. Itulah kita ni orang Islam ni, Tuhan suruh, Nabi suruh cari ilmu. Dalam Quran pun Tuhan ajar. Doa salah satu doa hak Tuhan ajar pada Nabi kita Muhammad, wa qur rabbi zidni ilma. Kata kalau wahai Muhammad, mana Tuhan ajar kau Nabi? Mu kena berdoa ni wahai Muhammad. Gapo dia? Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahlah ilmu aku. Setara Nabi tu Tuhan ajar suruh minta doa tambah ilmu. Kita ni boleh patih mari kat orang ngajar cari tukar ahli lagi. Allah Tuhan. Sejam musim habis tu orang jual nyogi. Siapa balik rumah bini tanya siapa dia ngajar itu rumah? Tak tahu aku tak cecek. Nak cek mana tu balik tengok orang jual bak. Penak kerja kita ni. Mari dia tak minggu. Rata orang jual bak. Tak mari dia jual bak minggu lepas weh. Dari mana sedak kau dengar dia minggu lepas. Sedak jual bak lagi pada orang ngajar. Nyanyo buat kita lagu ni. Nyanyo. Nyanyo. Kena betul bukan salah. Ambo kata kaki jenguk tu tapi kalau siapa tak dengar orang ngajar, kita mari pucuk kola kerek. Mari pucuk kola kerek tak dengar orang ngajar, duk kali tengok obat. Kita pula umur 70 tak makan obat. Betul loh. Kalau lelah ada makan obat. Dah umur 70 80 dah kau makan obat kalau lelah. Jadi hak tu kita nak kena betul cari ilmu ni sebab ilmu ni barang tak habis. Kadang-kadang seorang ustaz ngajar barang tolak ya. 3-4 orang ustaz baca hadis tolak, baca tafsir Quran tolak, tapi cara beroyak, cara tengok tak serupa. Tak serupa. Kadang hadis tak ada tu ya siapa dia baca pun. Innamal a'malu binniyat. 10 ustaz baca tapi cara beroyak tak serupa belaka. Sudut pandangnya kupasan, penekan ni. Sebab tu kalau kita ngaji kau banyak, kau faham kita. Kita kau faham, tak cukup dengan seorang. Walaupun dia ngajar hadis yang sama tapi tak serupa sebab Tuhan buka ni tak sama orang. Setengah orang tengok kat sudut ni, orang tengok kat sudut ni. Jadi kita dengar sudut pandang-pandang, akhir kita boleh stokor kita. Tapi kalau kita dengar seorang, kita dengar apa sudut tu ya. Sebab tak ada orang boleh royak belaka. Semua orang ni ada hak, ada kemampuan. Orang ni boleh setakat ni. Orang ni boleh setakat ni. Tak ada orang boleh belaka. Tuhan bagi rezeki lagi Tuhan bagi. Apatah lagi ilmu. Sebab tu tak ada orang kata dia ada belaka ilmu aja, tak ada. Tak ada. Tok guru, orang kita panggil tok guru, sama ada tok guru dalam ilmu, dalam silat, dalam apa, ada barang dia tak reti. Nampak tak?
dia sini, dia lemah situ. Kita ngaji pula gitu juga. Maka sebab itulah kita mendengar, belajar. Ulama-ulama zaman dulu hamba ulai balik. Pak Abu duk baca dalam kitab. Ulama zaman dulu dia pakat pergi ngaji muaku. Orang ni ngajar, orang ni pergi dengar. Orang ni ngajar, orang ni pergi dengar. Dia banding ngaji. Walaupun dia mazhab lain-lain. Di Damascus pada waktu tu, dia ada 4 masjid. 4 ni 4 mazhab. Ni mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Ada tok guru masing-masing. Jadi tok guru ni masing-masing bagi dia dengar mu aku. Hari kawan ni ngajar, kawan ni mari duduk cokos, tak duduk depan lah. Duduk jauh-jauh sebab orang kenal dia. Mari mengaji juga kata. Tak sedap juga dak. Jadi tapi dia pergi dengar. Dia pergi dengar. Tanya orang ni ngajar, tok guru ni pergi dengar. Mazhab lain-lain. Jadi kan sendiri dia nampak. Kau nampak? Orang ni nampak. Sudut apa beza? Sebab Hanafi ni dia tengok sudut ni. Syafi'i tengok sudut ni. Orang ni tengok sudut ni. Itulah. Baru dia boleh faham dan dia boleh bertolak asuh. Bertolak asuh bila kita faham antara satu sama lain. Tapi kalau kita duk ngaji hak kita ya tak sedengah orang, kita rasa kita ya betul. Itu masalah ni. Hak ni jadi ta'assub ni bagi lagu ni. Ta'assub ni bila kita ngaji tak luah. Ilmu kita tidak mendalam. Supaya berdoa sama, air ni kalau tak penuh dia kocok lalu. Sebab tu air ni tak sebi kocok buh biar penuh. Air kalau penuh tak kocok. Tu mudahnya. Hak kalau hak gapo ni ilmunya tak cukup. Orang hak cukup ilmu, pengetahuannya mendalam, dia tak akan balas kat sini orang. Dia tidak akan menyalahkan orang tu, orang ni tak terkalu. Terutama dalam bab mazhab. Dalam bab ilmu. Tapi hak duk geger duk kalut pasal air dia ada setengah. Kadang-kadang duk bawah ni, hak tu yang kocok kuat benar. Pasal duk bawah duk. Lembu nak minum pun tak boleh. Moyak sikitnya air hak ada dengan dia. Jadi hak tu jadi geger. Sebab tu ulama-ulama besar zaman dulu tak balas mu aku. Ngaji dah dia. Ahmad ngaji dengan Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji dengan Imam Malik. Kita baca cara. Imam Malik ni anak murid dia Imam Syafi'i salah seorang. Salah seorang anak murid dia Imam Syafi'i. Dan bila orang tanya Malik, siapa dia? Anak murid tu hak paling hebat, hak tu paling saya. Dia kata Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris ni Syafi'i lah. Nama dia Muhammad bin Idris. Asy-Syafi'i itu gelar dia. Kita lekat Syafi'i. Buh anak nama Syafi'i. Nama dia sebenar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestin. Baka Arab. Bila dia beranak, umur dia berapa tahun? 3 tahun ke 4 tahun mak dia hantar pergi Mekah. Pera di Mekah sebab nak suruh hidup dalam suasana orang Badui biar boleh bahasa Arab hak asli. Hidup tengah-tengah pada pasir. Besar baru mak dia pergi ambil. Ngapa Quran umur 10 tahun ngapa Quran dah. Tu Imam Muhammad bin Idris. Jadi bila orang tanya Imam Malik ni, siapa dia anak murid mu hak paling mu saya, hak paling hebat? Dia kata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i ni akhir itu tubik mazhab sendiri, mazhab Syafi'i. Berkadah dengan mazhab Malik. Imam Syafi'i ni pula anak murid dia hak dia paling hormat Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, hak kita panggil Imam Hanbali tu. Gelar dia Abu Abdullah. Anak dia hak besar nama Abdullah. Jadi dia dipanggil Abu Abdullah, ayah kepada Abdullah. Nama dia Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali. Jadi ngaji dengan Imam Syafi'i. Orang tanya Imam Syafi'i siapa dia anak murid tu hak paling saya, hak paling hebat. Dia kata tak ada orang yang boleh lawan Abu Abdullah. Tak ada orang yang boleh lawan Ahmad bin Hanbal. Tapi Ahmad bin Hanbal ni bahang dengan dia. Tapi bila dia pergi ke Kufah, di Baghdad, Ahmad bin Hanbal duduk di Baghdad. Dia pergi ke Baghdad mesti tidur rumah Ahmad bin Hanbal. Tidur rumah Ahmad bin Hanbal, tak tidur lain. Dan Ahmad bin Hanbal ni cukup hormat pada tok guru dia. Tapi banyak pandangan Ahmad bin Hanbal tak serupa dengan Imam Syafi'i. Terutama dalam bab apa? Bab tarikus solah, orang tak semaya. Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i ni orang tak semaya jadi fasik. Hukumnya fasik saja. Kalau nak jadi wali, nikah ke apa dia kena ngucap, kena istighfar. Tapi Ahmad bin Hanbal orang tak semaya kafir. Imam Ahmad bin Hanbal tak kira dia tak semaya kerana malah ke, dia tak semaya kerana engkar ke, hukumnya kafir. Imam Syafi'i dia kata kalau tak semaya tapi tidak engkar kewajipan semaya, fasik. Kalau dia engkar kewajipan semaya, mempertikaikan hukum semaya, kafir juga.
Baloh ni bahah. Ada lagi kita bah dua guru dengan murid ni bahah. Masing-masing tak beralah. Tak beralah. Tapi mujurlah kita ni mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali ramalah yang kafir. Pasal tak semaya. Nasib baik. Nasib baik kita. Kalau tidak nanya oleh kita. Ramai mana orang tak semaya? Hari Jumaat duduk di supermarket lagi. Hari Jumaat belum mau motor, hari Jumaat belah gaya. Setengah tu kat kampung ngatik berahi. Tuan rumah tak balik lagi balasah, dia duduk cokoh datang kau. Mana ni hari nak ngatik belakang parai sungguh. Semaya tak tahu mana, balasah tak pergi ngatik petai lagi mari. Tuan tak balik lagi. Hamba royak ni hamba jumpa sebab tu hamba berani kata. Hamba jumpa dah 2-3 tempat. Alah ni kawasan hamba lah, kawasan lain hamba tak tahu. Hamba cerita ni kawasan hamba lain pada kawasan hamba juru belakang hamba rasa. Kita siapa tu lepas isya duk cakap harus dah tahu atas apa tangga tu. Guana main ngati. Tuan rumah tak balik lagi duk balasah. Nak oyak penak kerja buat kita ni. Jadi nak oyaknya sikap terbuka balik pada asalnya, sikap terbuka dalam perbezaan pandangan. Tidak balah tak tu kalu. Hak tu paling penting. Kita ngaji-ngajilah ilmu kita tapi jangan balah tak tu kalu. Lawan kita hak sebenar, kalau lah ni orang sepakat amat. Hak tu boleh lawan. Cong ekor pun tak apa. Tu bagi dia. Sekularisme kena lawan. Nasionalisme kena lawan. Sosialisme, komunisme hak ni kena lawan cong ekor. Ni dua alik balah bak ngati, bak terawih, bak Allah. Kadang-kadang nak suka buai masa kita ni. Tak sudut balah dah tu. Sebab tamu kata sama bak ngati ni ambo pegang ni ambo tak ada. Ambo ayat tu terai ni. Nak kata Wahabi bergomo gilah buat demo. Bagi ambo tak ada. Tapi siapa nak buat tak ada masalah. Sebab ada pendapat boleh. Tak ada pendapat boleh. Ada pendapat Abu Hasan Asy'ari sendiri mengatakan boleh. Jadi peganglah. Dia mau nak buat. Tapi jangan kata orang yang tak ngatik tu Wahabi. Ni kat tak pergi ustaz tu Wahabi sebab tu tak ngatik. Jadi Wahabi ni atas ngatik je kau. Jangan gitu. Ni kita ni mudah sangat cak orang. Orang ni gitu, orang ni gini. Tak usah buat, tak usah. Nak buat. Ambo tak marah orang ngatik. Tapi ambo royak pendirian ambo. Pegangnya ambo, ambo ngaji tak ada. Tapi kalau demo nak buat, ada alasan. Ada sandaran buatlah. Ambo tidak kata salah. Pasal ada ulama kata boleh. Tapi janganlah bila ambo tak buat, ni Wahabi ustaz ni sebab tu tak aja ngatik. Jadi mudah kita cok orang. Hak tu ambo tak boleh terima tu. Kena terbuka. Orang zaman dulu tak balas. Kamu uliah semua, kamu nak uliah sebelah berhenti. Sahabat Nabi kan. Waktu nak pergi perang Bani Quraizah, Nabi kata la tusalliyanal asra illa fi Bani Quraizah. Jangan semaya asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Jadi sahabat ni gigi asal nak habis dah. Tak siapa lagi. Akhirnya satu kumpulan berhenti semaya. Semaya asar tengah jalan. Semaya asar sebelum siapa kampung. Kau ni tak bersemaya. Pasal dia kata Nabi suruh pergi semaya den. Siapa-siapa bobodes semaya asar. Masuk waktu maghrib. Jadi balik geget. Bakat jumpa Nabi belakang. Royak ni. Hak ni kata hak ni tak dengar kata Nabi. Sebab Nabi kata jangan semaya asar kecuali Bani Quraizah. Nabi kata betul dua-dua. Dua-dua tu betul. Pasal hak semaya tengah jalan tu dia kata tujuan Nabi kata jangan semaya asar kecuali di Bani Quraizah. Maksudnya Nabi nak suruh kita pergi cepat. Biar siapa awal biar dia semaya asar. Jadi oleh kerana waktu asar nak habis ni kita kena berhenti semaya sini lah, jangan tunggu siapa. Sebab siapa tu takut tak ada. Betul dia faham tu. Hak ni pula dia pegang zahir. Sebab Nabi ayat dah jangan semaya asar lain kecuali situ. Kena maya situ dia tak ada pun. Jadi dua-dua tu betul belaka. Itulah dikatakan ijtihad dalam agama. Tak boleh kata salah, aku tak kata salah. Waktu perang Badar, masa tu baru perintah puasa. Bulan tahun kedua Hijrah turun perintah puasa. Perang Badar berlaku 17 Ramadan. Ada sahabat buka puasa. Perang makan-makan pergi perang. Ada sahabat tak buka sampai sudah. Perang dengan dalam keadaan puasa. Dua-dua balik jumpa Nabi. Nabi kata betul dua-dua. Dah mu cakap kau mau gilah puasa apa? Dah kalau tak cakap nak perang ke mana kalau tak makan? Tidak gitu Jadi dua-dua tu betul. Sebab boleh buka puasa dalam keadaan ada masyakkah.
Ada musafir, kat tu musafir kau berjalan kaki jauh mana daripada Madinah ke Badar. Jadi nak oyak terbuka, tidak kalau bala. Ni Wahabi ni. Pasal tak ada ni kita kat sikit-sikit Wahabi. Sikit-sikit Allah. Puak muda lah puak. Jadi akhirnya tak ada pasal balas. Nak balas dengan amnu ya kena balas. Nak balas sama sendiri tak ada pasal. Tu musuh kita dalam politik sebenarnya. Musuh politik lah. Musuh politik kita sebenarnya. Jadi hamba rasa putih setakat itulah dulu. Kalau tak beri pergi lagi ni. Terima kasih kepada Ustaz Zu yang mari jauh daripada Melaka. Mudah-mudahan majlis kita mendapat manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma wa hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.